kita dan pemberi syafaat kita. Wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Dan kepada roh ayah-ayah dan saudara-saudaranya dari para nabi dan rasul. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Hamdan lillahi wassalatu wassalaman ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, selawat dan salam semoga Allah limpahkan ke atas Rasulullah serta kaum keluarga dan para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya mengizinkan kita untuk berada di dalam rumah Allah dan dapat kita duduk di dalam satu majlis tazkirah yang ringkas sementara kita menunggu akan masuknya waktu solat untuk kita berjemaah mengerjakan solat Jumaat. Dan diharap tazkirah ini dapat memberi kepada ramai manfaat yang berkesan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul Baqarah, yakni lembu betina, surah yang kedua, pada ayat yang ketujuh daripada 286 ayat pada juzuk yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud khatamallahu ala qulubihim, dengan sebab keingkaran mereka Allah mematrikan atas hati mereka. Wa ala sam'ihim, serta pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah, dan pada penglihatan mereka ada penutupnya. Walahum azabun azim, dan bagi mereka pula disediakan azab siksa yang amat berat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha idza qala, apabila seseorang itu bangun daripada tidurnya dan dia berkata, subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji baginya, alfa marratin, yakni sebanyak 1000 kali, faqad ishtara nafsahu minallahi ta'ala, maka sungguh dia telah membeli dirinya daripada Allah Ta'ala. Wa kana min akhiri yaumihi atiqu minan nar, yakni sejak daripada hari akhirnya dia dibebaskan daripada api neraka. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Dan lagi berkata hukama, iaitulah
wa man ladzatu illa ba'da ta'am. Dan tidak ada kenikmatan kecuali setelah bersusah payah. Baik, apa yang kita nak bahaskan pada tazkirah kita pada tengah hari ini berkenaan dengan sifat munafik. Dia ada 3 golongan. Ada 3 golongan. Yang pertama disebut sebagai Islam, yang beriman. Yang kedua disebut sebagai kafir. Itu jelaslah tak beriman, kafir yang terang. Yang ketiga disebut sebagai munafik. Munafik ni dia tak jelas. Dia mengaku Islam tetapi dia lawan Islam dalam senyap. Itu panggil munafik. Dia munafik ada 2. Satu namanya munafik akhlak, satu lagi namanya munafik akidah. Kalau munafik akhlak tak pergi, kan tak apa boleh. Tak boleh juga. Tapi tak berat sangatlah. Munafik akhlak ni perangai dia lah buruk. Cakap bohong, tipu janji, janji menipu. Itu munafik akhlak. Panggil munafik perangai. Perangai dia perangai munafik. Berat dah tu. Tapi ada lagi berat. Yang lagi berat iaitu munafik akidahnya. Yang ni munafik. Kalau munafik akhlak tadi, dia tak jadi kafir. Dia cuma disebut sebagai perangai munafik. Orang meluat lah tak suka. Tapi kalau yang satu lagi namanya ni munafik akidah ni, dia kafir di sisi Allah. Sehingga kan Allah sebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-6, Allah kata innal ladzina kafaru. Allah bahasakan pada mereka ni sebagai kafaru. Kafaru ni makna orang kafir. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya puak-puak ni orang kafir. Pada ayat ni nak masukkan pada munafik, tapi Allah bahasakan mereka ni kafir. Sawaun alaihim, sama sahaja kepada mereka, a'anzartahum am lam tunzirhum, sama ada engkau beri amaran kepadanya atau engkau tak beri amaran. La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Maksud tak beriman, mereka tak percaya, mereka tak ikut juga. Kita bagi nasihat ke tak bagi nasihat ke, kita tegur ke tak tegur, sama. Dia buat tak heran, dia buat tak kisah itu je. Itu ciri-ciri kalau ada pada kita, maknanya dah terkena dah tu. Simptom-simptom nak masuk munafik. Kena ubahlah. Sebab tu bila ada orang bagi nasihat, pertama sekali jangan sombong, jangan ego, jangan meninggi diri. Kita terima. Walaupun yang memberi nasihat tu kedudukannya lebih rendah daripada kita, sama ada dari sudut usianya lebih muda ataupun dari sudut pangkatnya lebih rendah daripada kita, tapi kalau nasihat itu nasihat yang berguna, kita terima. Paling-paling tidak pun kalaulah kita sakit hati sangat sebab yang cakap tu orang lebih lekeh lah pada kita, kita rasa gitu. Paling-paling tidak jangan cemoh dia, jangan kritik dia, jangan bangkang dia, jangan bantah dia. Sebab apa yang dia nasihat ada betulnya. Lainlah dia nasihat tu merapu tak, ni nasihat yang benar lah. Jadi kita kalau paling-paling tidak pun kita diam sudah. Jangan kita pandai nak tegur aku jangan cakap gitu. Sebab takut nanti kita masuk, ciri-ciri kemunafikan tu dah mula ada, bibit-bibitnya tu dah mula ada dalam hati kita. Dia tak terus-terus jadi munafik, bibit-bibitnya dulu. Ciri-ciri dia mula masuk pelan-pelan, kita tak ubah gak, kita buat biar begitu gak. Nanti lama-lama dia bersarang. Bila dah bersarang, nak cuci susah dah. Macam kes banjir tak? Di Shah Alam, Selangor ke Pahang. Selut kalau dah tinggi sampai parah lutut masuk dalam rumah, tak boleh cuci sehari. Kadang-kadang sebulan tak habis lagi. Sebab apa? Sebab penuh dah dengan kekotoran. Tapi itu tak apa, bahagian dunia, bahagian rumah tak apa lagi. Ni kalau bahagian hati payah. Kalau dah masuk kekotoran tu, tebal dalam hati, kotor hati tu, busuk, sombong, bongkak, takabur, riak, ujub, habis macam-macam. Sebetul nenek ada dalam hati tu. Dah payah dah.
Sebab tu sejahat-jahat manusia ialah sombong. Tu jahat sekali. Bukan pasal dia minum arak, bukan pasal dia main judi. Minum arak kalau tak sombong boleh lagi berubah. Dia minum arak, kita marah dia. Hang ni nak jadi apa ni? Nak masuk neraka, nak kena bakar dengan api. Tapi dia hati dia tak sombong. Dia pun tunduk rasa bersalah. Dia kata dah, betul dah, memang aku nak berhenti. Tapi tahulah, jadi tagih jap-jap minum pula, dia kata. Aku rasa bersalah agak, dia kata. Makna hati dia ada lembut lagi. Hati lembut ni makna boleh bentuk lagi, macam besi lembut. Besi lembut, kita boleh lentur. Memang dia kerah-kerah, tapi boleh lentur. Kita bakar dia dengan api, lembik dia. Dia boleh bentuk balik, boleh buat bentuk bengkok boleh. Tapi kalau hati kerah macam batu, lentur macam mana nak lentur? Tak boleh lentur. Hati kerah macam batu. Kita ketuk pecah. Itu hati. Jadi hati orang kerah ni hati sombong. Hati macam hati orang munafik. Kerah. Tak boleh nak tegur dia, betul dia saja. Kita kata ni, kita ketuk hati dia pun tak jadi apa. Dia begitu je lah. Paling-paling tidak pecah begitu. Macam batu tadi. Jadi tamu-tamu sekali, nak bagi selamat diri kita ni, jangan terkena sifat kemunafikan ni. Pertama sekali, buang dulu sifat sombong. Buang dulu sifat sombong. Ini sebesar-besar kejahatan. Sebesar-besar barang maksiat, sebesar-besar dosa. Antaranya, iaitulah kesombongan. Yang menyebabkan iblis dilaknat oleh Allah akibat asalnya daripada kesombongan dia. Aba wastakbara. Ingkar dan sombong. Tak nak sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Bukan makna sujud dengan makna sembah. Memang mana boleh sembah selain daripada Allah. Tapi makna sujud di situ dengan makna hormat. Sebab Allah cipta satu makhluk yang paling mulia sekali dari segala makhluk. Makhluk paling mulia sekali, makhluk yang bernama manusia. Makhluk lain kalah. Sebab apa? Sehebat-hebat malaikat, dia tak ada Nabi dan tak ada Rasul. Sehebat-hebat jin, tak ada Nabi, tak ada Rasul. Jin paling kuat, dia boleh pergi wali. Tapi hebatnya manusia ni, Allah cipta dari kalangan manusia itu, ada di antara mereka yang menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Kena pula jadi kekasih Allah. Tak lain tak bukan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka sebab itulah dimuliakan, maka disuruhlah semua makhluk lain untuk tunduk hormat kepada manusia. Tetapi enggannya, sombongnya iblis ni tadi, maka dulu nama dia Azazil. Dia enggan, itu yang lekat namanya iblis. Iblis tu ambil daripada perkataan aba, yakni enggan, ingkar. Jenis yang kerah ingkar ni iblis, sebab hatinya sombong. Tadilah macam Allah sebut tadi, sawaun alaihim, sama saja pada dia, a anzartahum am lam tunzirhum. Kau bagi nasihat ke kau tak bagi nasihat, dia tak nak dengar. Sebab apa? Hati kerah. Sebab hati sombong. Kita jangan sampai jadi begitu. Sebab walaupun kita dah mengucap 2 kalimah syahadah, kita dah jadi Islam dah, tapi kalau Islam tu tak jaga, dia terkeluar balik. Jangan ingat kita dah selamat, confirm selamat dah, belum tentu. Selamat tak selamat ni, bila kaki kita dah jejak dua-dua belah, dah jejak dalam syurga Allah, tu baru dipanggil zon selamat. Tu memang selamat dah. Sebab siapa yang masuk dah dalam syurga Allah, sesekali tidak akan dikeluarkan lagi daripada syurga tu. Tapi selagi mana belum masuk dalam syurga, tidak ada istilah selamat situ. Tidak ada istilah zon selamat. Walaupun dulu kita bukan kaki masjid, duk melepak sana melepak sini lah, duk kalut geng karaoke lah, apalah, mengarut lah dulu. Lepas tu kita pun berubah lah. Dan makin koi tua ni, kita pun rasa kang aku nak mati kang. Kita pun berubah lah. Tinggal lah perangai lama tu, duduk kat masjid lah, duduk surau, nak solat jemaah tak tinggal, dengar kuliah selalu. Walaupun begitu, belum tentu selamat. Banyak orang dia silap sangka bila dah jadi geng masjid surau, dia rasa macam dia bagus sangat lah pada orang lain. Tak, belum tentu. Kadang-kadang boleh jadi terbalik, kita pak lebih teruk pada orang kat luar sana. Boleh kadang-kadang. Sebab jahat-jahat orang lain pun kadang-kadang jahatnya jahat zahir. Maksiat ni panggil maksiat zahir. Maksiat zahir ni maknanya maksiat yang terang, boleh nampak dengan mata kepala.
Kan? Bila terang, orang boleh tolong tegur. Orang boleh tolong betul. Nah, kereta kita kotor kot luar. Boleh nampak? Orang boleh tolong tegur. Kereta hang tu ada taik burung tu. Boleh bagian cuci. Tapi kalau duduk dalam enjin, duduk dalam tak tutup dengan bonet pula, mana nak nampak dalam kotor. Jadi penyakit maksiat batin lebih berat daripada maksiat zahir. Tapi banyak orang tak memandang ini sebagai satu perkara yang serius. Dia ingat memang dia tak minum arak, tak main judi, bagus dah, memanglah bagus. Tapi nak kena jaga pula hati. Tu hati jangan ada sombong, riak, takabur, ujub dan sebagainya, yang akan merosakkan segala amalan kita. Akhirnya amalan tadi jadi haba'an mansura, jadi debu yang berterbangan. Rugi sangatlah, buat penat je lah. Kita buat ibadat banyak-banyak lah ya. Lain kali Allah tak terima. Penat saja. Patulah bila mereka ni ingkar, kerah kepala, apa Allah buat pada mereka ni? Allah sebut tadi ayat yang kita baca, ayat nombor 7 tadi, khatamallahu ala qulubihim. Khatam ni tutup terus. Tutup yang tak boleh buka dah. Kalau terjemah bahasa, banyaknya kitab tafsir kata patri. Patri macam welding tu. Bila welding ni tak boleh apa dah, mana boleh buka dah. Nak buka kat potong, tak boleh dah sebab lekat kuat dah. Kalau gam boleh lagi tarik, tampaklah tak seletik, boleh tarik. Tapi main dengan patri lekat terus. Sebab besi tu dia bagi cair, lekat terus. Tu patri. Lepas tu terjemah dia kata Allah telah patri. Khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup setutupnya hati mereka ni. Hati orang yang ingkar ni, bila dia suka ingkar, bila orang ajak buat benda baik dia nak ingkar. Lepas tu kita ni bila ada orang ajak benda baik ataupun nasihat kebaikan, kalau tak nak buat, lapalah, lantak gemulah. Tapi jangan sampai ingkar. Jangan sampai cemoh. Itu menunjukkan sifat diri kita ni degil dan kerah kepala dan sombong. Ada penyakit ni habis rosak. Orang kata, jom pergi masjid. Tak apalah, pergi dulu, tak apa. Cakap gitu boleh tahan kira. Ni cakap, jom pergi masjid. Masjid macam bagus sangat pergi masjid. Tu berat dah tu. Sampai melawan gitu, tu ni berat. Tapi kalau orang cakap tak nak buat je, jahat jugalah tu. Tapi tak seteruk sampai ke tahap ingkar. Yang ni sampai ingkar, tak dia jadi apa dia, maka Allah tutup hati dia. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Dahlah tutup hati, tutup pula sam'a, yakni pendengaran, telinga. Maksud Allah tutup telinga mereka ni bukan jadi pekak dah, tapi dia jadi pekak atas kebenaran. Maksud dia boleh dengar orang cakap, tapi benda benar tak nampak. Benda kebenaran dia tak dengar. Dia buat jadi macam tak masuk dalam kepala dia. Tapi benda merepek ngarut, tu senang masuk. Tapi bila orang nasihat benda baik, tak boleh. Telinga dia tak ada kesan dah. Tak terkesan di hati tu. Bila orang bagi nasihat, cerita tentang kematian, sikit tak lut hati dia. Buat nyombong itu kerah gitu. Tak ada terasa di hati tu. Kata ulama, kalau hati mata kita ni jarang menangis kerana dosa kita buat atau kesalahan kita, itu tanda hati kita keras. Kerana ulama sebut dalam formula dia lah, dia kata suburnya tanaman dek kerana basahnya tanah, suburnya hati dek kerana basahnya pipi. Pokok tu subur elok kerana tanah dia basah. Hati kita pula nak tahu hati ni subur tak subur, hati ni elok tak elok, tengok pipi kita basah tak basah. Basah makna sini basah dengan mengalir air mata. Air mata mana? Air mata kerana mengingat akan dosa kita buat, kesalahan kita. Ni tak kerah gitu, tak ada sebab apa. Orang cerita bak mati tak rasa apa, kan? Orang cerita tentang dosa, kesalahan, dia tak, sebab dia rasa dia macam bagus, dia baik. Ni masalah. Sebab tu kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, kadang-kadang dalam kita selalu buat benda baik, kadang-kadang ada sekali-sekala Allah bagi kita jatuh. Allah bagi kita jatuh, tiba-tiba kita terbuat silap dan sebagainya, supaya kita boleh maintain kedudukan kita, sentiasa merasa diri kita kurang, sentiasa merasa diri kita ada silap dan ada kurang, ada salah. Kalau kita buat elok aja semua, baik aja, memang bagus baik tu, tapi takut-takut penyakit lain pula datang. Mana penyakit lain datang? Rasa diri ni lebih bagus pada orang lain, sampai dia tak nampak diri dia macam ada salah. Aku tak ada salah apa, aku orang bagus.
Dia cakap gitu tu dia tak sedar dia kena penyakit dah. Dia dah kena penyakit tanpa dia sedar. Tu. Sebab penyakit ni dia tak ada simptom. Dia macam Omicron tak ada simptom. Kan? Jadi dia tahu-tahu dia dah kena dah. Penyakit kesombongan hati dia tu. Dia rasa macam dia bagus, rasa dia baik. Baik kita rasa kita jahat daripada kita rasa kita baik. Tapi janganlah kita jadi jahat. Rasa kita jahat tapi tak jahat. Jangan sampai kita rasa baik padahal tak baik. Tu. Jadi wa ala samihim, Allah tutup pendengarannya, wa ala absarihim. Pernah Allah tambah kata dan atas absar. Absar ni maknanya penglihatan. Dan Allah tutup atas penglihatannya dengan gishawah. Gishawah tu maknanya ada satu benda yang Allah halang. Dia dipanggil penutup. Maknanya mata itu ditutup oleh Allah dengan satu halangan. Sehingga maksudnya sini senang ceritanya hijab. Allah hijabkan pandangan dia sehingga tak nampak mana yang betul, mana yang salah. Tak nampak kebenaran. Tak nampak mana yang elok, mana yang tak elok. Akhirnya apa kerja dia buat? Pakai kod hentam. Kan? Dia ingat betul, rupanya salah. Kan? Habislah. Rosaklah kita. Lagi-lagi kita ni berada di akhir zaman. Zaman yang penuh dengan fitnah. Zaman yang penuh kekaburan. Yang kita tak jelas mana betul, mana salah. Kena pula hati ditutup Allah. Penglihatan hati kita ditutup Allah. Lagi tak nampak. Dalam buka tak nampak. Dalam tutup lagi tak nampak. Makna kata bahaya. Jadi perkara ni kita kena buang. Tadilah konsep pertama dia, buang dulu keegoan diri, kesombongan diri. Letak tak apa. Kita letak kita orang paling bodoh dalam kampung ni, tak apa. Tak rugi apa Nak rugi apa ya? Kita pegang aku paling lekeh sekali dalam kampung ni. Dalam ramai-ramai ni aku paling lekeh sekali. Tak apa, tak rugi apa. Tapi kalau kita duk up diri kita, kita rasa kita paling bagus dalam kampung ni, nanya kita, masalah. Kita rasa kita paling pandai, kita paling alim. Orang tanya soalan, jenuh kita nak jawab. Baik kita kata kita lah paling tak erti sekali. Kan? Paling lekeh sekali. Tapi tak apalah. Takat mana kita boleh tolong, kita tolong. Mana kita boleh bantu, kita bantu. Tu. Walahum azabun azim, kata Allah yang terakhir. Lepas Allah dah tutup hati dia, Allah tutup telinga pendengaran dia, Allah tutup mata penglihatan dia, mata dia. Walahum azabun azim, dan bagi mereka, yakni mereka munafik ni tadi, azabun azim, azab yang azim, azab yang berat. Azab yang berat, kata ulama, azab di dunia dan azab di akhirat. Azab dunia tadilah, mata tak nampak kebenaran, telinga tak dapat dengar kebenaran. Itu azab sebenarnya, tapi dia tak rasa macam tu azab. Padahal azab, bila kita tak nampak mana betul, mana salah, tu azab. Itu bala sebenarnya. Ada. Sebab tu bala bukan pasal rumah terbakar bala, bukan pasal rumah banjir bala. Tu ujian saja. Tapi bala sebenar, masjid tak nampak, surau tak nampak, solat jemaah tak pernah pergi. Kan? Tu baru masalah, tu baru bala sebenarnya. Lepas tu tak payah risaulah kalau slipper kita hilang kat masjid, hilang kat surau. Kan? Yang ni slipper tak pernah hilang. Macam mana nak hilang? Slipper pun tak pernah sampai. Kan? Hilang tak apa lagi, mana kau sampai kat slipper tu. Ini tak pernah apa, tak ada langsung. Tak tahu mati sampai. Tak mahu lah macam tu. Orang usung. Kan? Buat angkat berat gitu je. Orang suruh datang sini tak nak suruh angkat dia. Kan? Jadi ini sebagai satu bentuk teguran kita bersamalah, termasuk diri saya sendiri, bahawa kerja kita tak mudah-mudah begitu saja. Tak mudah-mudah dengan hanya semayang saja, puasa saja, zakat saja. Kerana Islam bukan itu sahaja. Tetapi yang kita nak kebersihan hati. Tujuan beribadah sebab nak membentuk hati. Tapi kalau kita beribadah tapi tak dapat membentuk hati tu, maka gagallah ibadah kita tu untuk yang kita buat. Bukan ibadah tu salah, kita yang salah mengerjakannya. Maka kena cek balik apa yang tak kena pada ibadat kita. Sama ada niatnya ke, cara melakukannya ke. Kan? Sepatutnya dengan sembahyang dapat menundukkan hati. Ni sembahyang tapi hati tak tunduk juga. Tu maknanya ada masalah.
Jadi mana ada masalah. Jadi kita ceklah balik satu persatu. Kemudian sebelum kita tutup tazkirah kita untuk sesi pula khutbah Jumaat, kita nak berkongsikan amalan hadis yang kita bacakan tadi, iaitulah disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya, man qala idza asbaha, barang siapa yang apabila bangun daripada tidurnya, dia pun berkata subhanallahi wa bihamdihi. Ya, antara amalan-amalan nak membersihkan hati kita, supaya bila hati bersih tak lekatlah sifat-sifat munafik tadi tu. Jadi kita baca bangun-bangun pagi, baca subhanallahi wa bihamdihi. Berapa banyak? Alfa marratin, 1000 kali. Dia kata banyak ni ustaz, 1000 kali. Kena kita berakhirat dengan 1000 nampak berat, nampak banyak. Cuba bahagian duit 1000, banyak tak? Orang kata 1000 sikit, dia kata 1000 nak makan ni kos sara tinggi, kurang 3000. Bahagian dunia kata sikit, bahagian akhirat je 1000, suruh zikir 1000 payah dah. Tak, sebenarnya tak payah mana kan? Kalau tak boleh buat sekaligus, kita buat benti-bentilah kan? Kita ada 5 waktu semayang dalam sehari, kurang-kurang kata ulama buat tiap-tiap hari. Tak boleh buat tiap-tiap pagi pun tiap-tiap hari. Jadi kita ada 5 waktu semayang. Kita bagilah 1000 tu bahagi 5. Jadi bahagi 5, jadi setiap satu waktu semayang 200 kan? 200 pun rasa mungkin berat lagi kot, sebab nampak banyak sampai 200. Tak apa, pecah 2 pula 200 tu kan? Maknanya pecah 2 macam mana? 100 sebelum semayang, 100 selepas semayang. 100 tak berat 100 tak banyak kan? 100 ni pusingan tali tasbih kita ni kan? Tali tasbih kita ni, dia satu takuk dia ni yang ada tanda kecil ni, itu 33. Macam kita wirid pas semayang 33. Tarik sampai sini dia 66. Tarik sampai sini 99. Tambah satu yang panjang ni jadi 100. Jadi kita tarik gitu sambil duduk saja-saja, tarik subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Gitu ya. Kan suruh nak laju-laju ke apa, apa tak, pelan-pelan gitu je. Sambil pagi-pagi sebelum sembahyang subuh, datang awal dulu ataupun kat rumah sebelum nak pergi ke surau, tarik dulu sekali round. Habis siap 100. Habis sembahyang subuh jangan terus balik, duduk jap, tarik lagi sekali tasbih subhanallah. Subhanallah. Bukan baca pelan-pelan dengan taranum, siap tak payah taranum. Nak subhanallah tak macam itu. Lebih kurang subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Laju lagi tak apa. Janji bunyi jangan merapu sangat. Kan undi apa di? Baca betul tu subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Tarik. Dapat subuh 200. Zuhur 200, 400 dah. Asar 200 lagi, dah berapa? 600. Maghrib 200 lagi, 800. Isyak lagi 200,000. Buat tiap-tiap hari. Istiqamahkan selama 40 hari 40 malam. InsyaAllah kita akan dapat sesuatu daripada Allah. Seperti mana dalam hadis kata, diampunkan segala dosanya dan dibebaskan daripada api neraka Allah. Moga-mogalah insyaAllah kan? Dengan tujuan kita berzikir, ingat pada Allah, Allah akan cuci hati kita, membersihkan hati kita dengan ketundukan pada Allah. Dia kata payah Ustaz. Memanglah kata hukama, wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Dan tidak ada kenikmatan kecuali setelah bersusah payah. Nak nikmat, susah dulu baru dapat nikmatnya. Mana ada nikmat dapat senang-senang. Jadi insyaAllah moga-moga dapat amalan kita ni kita buat bersama-samalah. Sikit-sikit pun tak apa, insyaAllah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar.
Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.